Record hari ni ya? Okey. Okey, boleh. Okay, dah record you. Okay, jap. Selamat datang ke Cikgu Zarina Love at Math. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey. Amin. Okey, Amin. okey. So pelajar yang di LP, so saya minta maaf kali ni soalan saya yang ini sebenarnya tajuk function ni okey, sebabnya dia lebih pada persamaan je, tak ada masalah pun, dia tak ada ayat-ayat pun. Sebab yang soalan dui bahasa saya itulah yang saya kata hilang. Okey. Tapi kalau, dan saya harap sangat sekiranya awak ada masalah, tak faham ke, teruslah WhatsApp saya jangan senyap aja. Okey. So kita akan tengok kat sini, saya akan share. Okey, doa-doa semua okey. Okey, insya-Allah. Yang buku Mnet yang campur-campur kan? Buku yang macam-macam ni. Ada orang sudah berkemas mau balik ke sarang. Bye. Siapa ego? Siapa? Bye. Lelok. Hello. Itulah. Jangan lupa saya yang di sini. Lepas ni saya dah boleh 100% fokus dekat SMK Bandar Tasik Putera. Okey. Jangan lupa budak luar ego. Budak luar tak ada. Saya akan sentiasa online juga sebab kalau ikutkan apa yang dimaklumkan, kelas tambahan di sekolah boleh. So saya rasa memang sekolah akan susun. Jadi kita akan buat online waktu malam. Okey. So kita tengok. Okey, nampak tak sekarang skrinnya? Nampak tak skrinnya? Nampak tak? Tolong respon. Nampak. Belum. Okey. Masih tak nampak lagi. Oh, nampak lagi? dah. Okey. Nampak dah. Okey, nampak nasib nampak. Kalau tak memang maksudnya dah tak lama lah tu. Okey. So alhamdulillah dah nampak. Jadi so ini penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square. Okey. Saya dah Okey, saya dah share dekat kamu, saya dah tunjuk dekat kamu formula yang saya gunakan biasa. Okey? Iaitu saya ubah daripada formula yang ada dalam buku. Okey. Cuma saya nak awak tahu bila masa dia digunakan. Completing the square, bila masa nak gunakan completing the square. Okey, iaitu penyempurnaan kuasa 2. Okey. Ada orang masuk Kara. Ya. Okey, so untuk penyempurnaan kuasa 2 ataupun completing the square ni kita gunakan apabila satu. Okey, soalan akan kata, okey, yang pertama soalan kata express in term of A, X plus P kuasa 2 plus Q. Tapi tak kisahlah apa-apa huruf digunakan, tak semestinya A, P, Q. Mungkin digunakan MN ke HK ke suka hati, tak kisah. Okey, ataupun soalan akan tanya pasal maximum or minimum value. Nilai maksimum ataupun nilai minimum. Okey, kemudian soalan akan tanya pasal maximum or minimum point. Okey, jadi value dengan point tak sama. Value you ambil dia punya Y sahaja. Point dia mesti dalam koordinat X, Y. Macam tu. Kemudian soalan akan tanya pasal apa? Axis of symmetry. Okay? Axis of symmetry, apa dia? Kita ambil X equals. Apa dia nilai dia? Okay? Then soalan akan kata yang kelima, dia suruh kamu sketchkan graf. Okay? Sketch graph. Okay, jadi bila keluar dalam 5 bentuk soalan ini, kita akan gunakan completing the square. Dan soalan sama ada dia kata by using completing the square dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kalau dia bagi tahu macam tu, alhamdulillah. Memang kita tahu memang kena guna penyempurnaan kuasa 2. Tetapi
Kalau dia tak gunakan arahan itu, kamu tengok pada soalan akan adanya graf. Macam soalan yang nombor 4, 5, 6 semua ni. Dalam bentuk graf. Ada graf. Kemudian kamu tengok ini yang saya, soalan nombor 4 ni, kalau awak tengok dia ada bentuk AX tambah P kuasa 2 tambah Q. Tapi kat situ dia guna huruf A dengan B. Dengar ada orang masuk. Oops. Ini yang saya maksudkan. Ini yang saya bulatkan hijau ni lah yang saya maksudkan dengan AX tambah P kuasa 2 tambah Q. Tapi kat sini dia gunakan A dengan B. Dia gunakan A dengan B. Tadi saya gunakan P dengan Q. Dan satu lagi soalan akan keluar dalam persamaan yang tak lengkap. Macam mana tak lengkap? Kamu tengok kat sini ada AB. Dia bukan bagi kuadratik. Dan dia ada bentuk graf. So itu adalah itu menunjukkan soalan dia nak gunakan penyempurnaan kuasa 2, completing the square. Yang paling mudah bila dia kata menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi sekarang kita gunakan dulu. Kalau masih ingat lagi apa yang saya dah tunjukkan, alhamdulillah teruskan. Siapa yang dah lupa, hilang ingatan, so awak boleh guna cara yang baru. Saya ada cara baru tapi tak apa. Siapa yang dah hadam dengan cara lama tu, gunakan je. Tak payah guna cara baru, nanti takut lupa pula. Contoh soalan A, soalan A diberi di situ adalah X kuasa 2, soalan 1A ni, X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, completing the square, saya biasa menggunakan, kita terus tuliskan dulu A. A equals to 1, B equals to -4 and C equals to 3. So seperti biasa awak kena ingat, kita lupa tadi awal-awal nak bagi tahu, saya masih menggunakan easy maths punya kaedah. Jadi kat sini cuma saya ubah sedikit. Apa yang saya dah ajar kamu, saya ubah daripada apa yang dia bagi dekat saya sebelum ini. Tapi baru ni dia ada share lagi ilmu baru. Yang sebelum ni kita guna formula. Kalau pelajar saya dia dah hafal dah. AX plus B over 2A squared minus B squared over, apa dia? Ni 4AC. B kuasa 2 for A. 4A. Kan awak gunakan formula itu. So kita masukkan saja. Sekarang saya nak kongsi. Ini yang saya kata kat kamu, saya nak guna kaedah baru. Tapi tak apa. Kalau tak nak gunakan, tak nak cikgu saya dah tu. Tak ada masalah. Caranya kamu tengok dia akan gunakan macam ni. Dia akan buat sini X. Kemudian dia akan ada kuasa 2. Lepas tu dia akan gunakan, kamu akan tengok dekat sini, kita akan ambil nilai, kamu tengok saya akan buat ni, kita ambil nilai C kita, tambah C kita, tambah C dia, lepas tu formula dia memang tolak. Macam tu. Ini saya tunjuk je dulu. Jadi kamu tengok, apakah saya nak letak dalam kurungan, saya ambil ni. Ni saya ambil, saya gariskan ini, saya ambil X, lepas tu tolak, dia 4, bahagi 2. Formula dia kena bahagi 2. So 4 bahagi 2, you dapat 2. C kita berapa? C kita ialah 3. C kita ialah 3. C kita 3. Kemudian dekat sini, ni kan 2 kan? 2 ni tadi kuasa 2. 2 kuasa 2 ialah 4. So jawapan dia X tolak 2 kuasa 2 tolak 1. Sekarang cuba kita tengok cara yang biasa. A kita 1, X tambah B kita negatif 4, per 2A, A kita 1, kuasa 2 minus B kuasa 2, B kita apa? 4. B kita negatif 4, negatif 4 kuasa 2 per 4A tambah C. So kalau kita tengok kat sini kita dapat X tolak 2 kuasa 2. Negatif 4 kuasa 2, 16. Negatif 16. Negatif 16 bagi 4. So kita dapat negatif 4. Negatif 4 tambah 3 dapat negatif 1. Sama tak? Sama tak? Sama kan? Sama jawapan dia. Sama. Ya. Formula dia bukan B kuasa 2 per 4A kuasa 2.
Oh, mana ada. Suka tinggal je. B kuasa 2 per 4A tambah B. Betul lah 4A. Mana ada A kuasa 2? Tengok. Ada pandai tambah formula. Awak kenapa ni? Awak belajar daripada cikgu mana ni? Betul lah. Dah yang itu je. Tak ada pintu. Kan dia bukan saya cakap. Okey, nampak? Okey, boleh? Saya share lagi. Kita cuba tengok satu soalan lagi. Jadi awak tengoklah. Kan nanti daripada masa periksa tiba-tiba kau buat formula B4A kuasa 2. Lepas tu kau cakap, cikgu betul lah formula cikgu. Suka hati kau je formula aku. Okey. Kita tengok soalan B. Kita tengok soalan B. Tengok soalan B. Kalau guna kaedah, tengok guna kaedah yang baru ni. Soalan B, gariskan. Soalan B, engkau gariskan. Soalan B, gariskan. Buat kurungan X. Okay. 8 bahagi 2. Memang formulanya bahagi. 8 bahagi 2, 4. Kuasa 2. Okay. Lepas tu, kamu tengok dekat situ, C kita apa? C kita negatif 7. Formula dia memang tolak. Memang tolak. Memang tolak. Okay. 4 kuasa 2 berapa? 16. So, jawapannya X tambah 4. Kuasa 2 tolak berapa? 23. Tu je. Okay, kita cek balik. Betul ke tidak ni? Okay. A kita 1, B kita 8, C kita negatif 7. Okay, formula saya A, X tambah B per 2A kuasa 2 tolak B kuasa 2 per 4A tambah C. So, saya dapat X tambah 4 kuasa 2. Okay. 8 kuasa 2 negatif 64 bahagi dengan 4. Okay, negatif 64 bagi dengan 4 dan tolak dengan 17. Sama tak jawapannya? You dapat jawapan yang sama. So tak kisah. Sama siapa yang dah sangat sayang dengan Mana datang 16 tu? Mana datang 16? 16 tu 4 formula dia, syarat dia wajib tolak. Apa tu? Wajib tolak. Tolak. 16. Aku nak bau terang ni dengar. 16 ni apa? Sorry. Wajib tolak 16 ni 4 kuasa 2. Yo, pandai. Okey, balik. Saya tak dapat serius. Saya tak dapat. Ulang balik. Tak dapat. Okey, jap. Kita bagi yang soalan mudah-mudah dulu. Kita ambil soalan A ni. Soalan A. Okay, saya gariskan. Gariskan. Kenapa saya nak share juga yang ini? Sebab soalan ni boleh katakan wajib keluar. Kau wajib jawab ni. Wajib keluar. Jadi memang wajib jawab lah sebab paper 1. Okay, so tengok. Buka kurungan X. Negatif 8 bahagi 2. Berapa? Negatif 4. Okay, kuasa 2. Okay. C awak apa? C kita ialah 3. Betul. Okay, kemudian apa awak nak buat? Kita tolak wajib. Tolak. 4 kuasa 2 berapa? 16. 8 bagi 2. So, jawapan kita X tolak 4. Cikgu ni dia baru tu cikgu. Ya, ini formula baru. Mana tadi formula? Saya guna yang tu ke cikgu? Formula panjang tu. Jadi tak payahlah guna yang Ifan kata betul-betul swag kan? Ifan kata betul-betul swag. Ya. Yang X tolak 4 tu ke? X tolak 4 ke X tolak 2 cikgu? Mana? Yang tu, dalam kurungan tu. Dalam kurungan sebab 8 bahagi 2, 4 lah. Dalam mana cikgu? Buat soalan 2A. Dia macam mana cikgu tak tahu? 2A. Wah. Salah guna AX tambah B per 2A tu. Cikgu. Ya. Memang kena bahagi 2 ke? Ya. Memang kena bahagi 2. Okey. Saya cuma berkongsi. Tapi tu saya cakap. Sebabnya SPM tinggal sebulan. Untuk budak form 4 tak apa. Saya boleh polish diorang balik guna yang ini. Yang form 5 tak apa. Teruskan dengan apa yang ada. Jangan tamak haloba. Macam senang yang cikgu. Macam senang yang cikgu ajar. Macam-macam lah tu. Pening macam-macam yang kau dapat. Okey. So, yang form 4 tak apa. Saya akan polish balik dengan guna beberapa kaedah yang baru untuk ada beberapa topik. Okey. Okay, so yang ini. Jadi dekat sini setelah kamu dapat benda ni, okay,
dapat dalam bentuk apa yang saya ini yang dikatakan A-nya 1, A X tambah B kuasa 2 tambah Q. Inilah dia. Ini yang dimaksudkan dengan express in term of X plus P squared plus Q. Ini dia. Dan dekat satu je bentuk soalan ni, benda ni je dia boleh tanya, tu 5 soalan tu dia boleh keluar. So dekat sini kita tengok yang saya bulatkan hijau ni, kamu dapat dia maksimum ke minimum? Apa dia tadi? Yang saya bulatkan hijau ni, kamu ada maximum point ke minimum point? Kita ada ni cikgu, maximum. Minimum. Minimum. Mana satu ni? Minimum. Minimum. Why? Dia sebab A dia positif. Ya. A dia positif. Kat mana A dia? Di sini. Ni saya bulatkan biru ni. Nilai A. Cikgu, tak ada lah nilai A. Tak ada. Ada nilainya 1. Nilai A dia positif. So, okay, saya bawa persamaan ini ke hujung. X tambah 4. X tambah 4. Kuasa 2 tolak 22. Okay. So, kita tahu A kita positif. Okay. Cara nak lakarkan graf. Sketch graf. Dia kata sketch. Tak perlu nak kalau positif minimum kan? Yes. Kan positif, sini A-nya positif. So, you have smile graph. Smile graph. Smile graph. Okay. Jadi, kalau dekat sini, kalau dalam kertas 1, bila dia suruh lakarkan graf, biasanya dia dah letakkan paksi. Okay, axis, Y axis and X axisnya dia dah sediakan. Jadi, susah kalau kamu nak buat dekat situ. So, korang lakarlah dekat soalan tu kat ujung tu, buat dulu, buat conteng-conteng sikit, barulah kamu transfer ke ruangan jawapan. Ruangan jawapan disediakan, gunakan ruangan jawapan dengan betul untuk kertas 1. Okay. Jadi kamu dah lakar. Okay. Sebab A kita positif. Jangan buat paksi dulu. Susah kamu buat paksi dulu. Kita lakarkan graf dia. Okay. Dia punya shape graf dia. Okay. So sekarang bila kita tengok A kita positif, so you have smile graph. Smile graph means you have titik minimum and minimum value. Okay, kamu ada titik minimum dan nilai minimum. Apakah dia titik? Bila dia point, dia mesti dalam bentuk koordinat. Dia mesti ada X and Y. Dia mesti ditulis dalam kurungan. You tak boleh buat X equals Y equals. Kalau X equal Y equals itu kalau dia kata find the value of X, of Y. Baru buat X sama dengan Y sama dengan. Tapi kalau dia kata nak minimum point, you mesti dalam koordinat. Okay, kat mana kita nak ambil koordinat? Please, jangan hafal. Jangan hafal. Apa yang saya masukkan hafal, kamu suka hafal. Kalau dalam kurungan positif, jadi negatif. Dia masalah akan timbul bila dekat graf nanti dah ada nilai. Biasanya pelajar akan salah. Okay, so apa yang kamu perlu buat sini tak apa, tulis X tambah 4 equals to kosong. So X adalah negatif 4. Bermakna X kamu negatif 4. For Y ambil sahaja. So Y kita negatif 22. Settle. Itu you punya minimum point. Okay. Dah tahu awak punya titik dekat situ. So you dah tahu kat mana paksi Y kamu. Kita tengok pada nilai X. X kita negatif. Bila X kita negatif, bermakna kita punya paksi Y di kanan ke di kiri point? Di kiri. Yes, di kiri. So ini you punya Y axis. Paksi Y. Saya tak guna kanan ke kiri lah Ego. Allah kesian. Apa lah Ego? Kesian, tak tahu kanan kiri. Nak SPM kan dia. Okey, dengar je ni. Okey, baik bos. Okey, sekarang kamu tengok X ni negatif. X negatif, kalau dalam garis nombor kan, bila dalam garis nombor kan kita akan tahu
sebelah kiri nilai dia negatif. So sekarang kita tengok kita punya nilai X negatif. Bermakna sini paksi Y awak. So awak kena gariskan. Asal tak ada membaris ni? Mula dah. Dia meragam. Ni nak bagi ya. Yap. Gila lah cikgu. Siap ada pembaris lagi cikgu beli laptop. Kau macam tak pernah masuk kelas aku, kasiannya. Okay, so ini awak punya paksi Y. Awak punya paksi Y, so gariskan paksi Y kita di situ. Okay, kenapa di situ? Sebab X kita negatif. Kalau nombor tu, kan, faham? Boleh? Faham. Okay, sekarang you tengok. Y kita negatif 22. Y kita negatif 22. Then, kamu kena tengok C dulu. C kamu punya Y intercept. Mana soalan dia tadi? C kita negatif 7. Bila C kita negatif 7, bermaksud paksi Y kita di atas. Itu paksi Y kita. Gila pun. Paksi Y pula. Sorry. Itu paksi X. Itu paksi X kita. Jadi kat sini kalau kamu tengok, okay, C kita negatif 7. Kat mana saya dapat negatif 7? Iaitu ni saya bulatkan ni. Nampak tak yang saya bulatkan warna biru ni? You punya nilai C. Okay, so itulah lakaran graf kamu. Jadi ingat, jangan buat paksi dulu. Kamu lakarkan graf, then tahu titik kamu, baru buat paksi Y dan paksi X. Okay, kemudian nak lagi cantik, letaklah kosong. Cantiknya kosong. Letaklah kosong dekat situ, you punya origin point. Cukup. Lakaran graf cukup. Markah diberi di mana untuk lakaran graf? Shape, bentuk dia. You dapat 1 markah. Tapi kalau kamu tengok kan, dia dah nampak ni titik ada, Y intercept ada, graf ada, terus full mark you dapat 3 markah. Bukan negatif, 3 markah. Tapi kalau mungkin ada paksi tak ada, you cuma buat lakaran macam tu je, mungkin you dapat 1 markah lah. Sebab dekat situ menunjukkan yang kamu tahu shape graph dia adalah positive graph. So you have smile graph. Okay? Okay, jadi dekat sini kamu tengok saya dah jawab soalan yang kelima, sketch graph. Okay, kita tengok yang ini pun saya dah jawab. Kita nak tengok maximum or minimum value and maximum or minimum point. Value, point. Maximum or minimum point, so kat soalan ini you have minimum point. Minimum point. Tuliskan minimum point, tulislah minimum point. Okay. Equals to apa? Tuliskan negatif 4, negatif 22. Settle. Value. Apakah minimum value? Dia tak akan keluar soalan minimum and maximum value. Dia akan salah satu. Either minimum or maximum value. Okay. Value tu apa? Value tu ambil daripada Y. So kalau dia kata maximum or minimum value, so you tulis kat sini kamu akan tulis minimum value equals to berapa? Negatif 22, iaitu you ambil Y dia. Okay, so kita dah jawab, ini dah jawab, ini dah jawab. Apa dia axis of symmetry? Iaitu paksi simetri. Paksi simetri adalah garis yang membahagi tengah-tengah. So, axis of symmetry dia ialah tuliskan X equals. Sebab dia nak persamaan paksi simetri. So, bila persamaan mesti buat X sama dengan negatif 4. Okay? So, itu dia. Bila satu soalan diberikan, dia boleh keluar 5 soalan yang boleh ditanya. Dan biasanya soalan ini dalam kertas 1, dia akan tanya 2 atau 3 soalan daripada satu persamaan kuadratik. Dan persamaan kuadratik kadang-kadang dia akan bagi dalam persamaan yang lengkap, kadang-kadang dia bagi dalam huruf macam tu. Boleh? Okey. Kita tengok lagi satu soalan. Tak okey bagi tahu ya. Okey. Sekarang kita tengok pada soalan C Soalan C 9 tolak 6x. Okey. 9 tolak 6x tolak x kuasa 2. Okey. Tak apa, sekarang saya nak tumpukan pada form 5. Form 5 dah biasa guna formula saya. Jadi tak apa, saya gunalah formula yang saya tu. A equals to negative 1, B equals to negative 6 and C equals to 9. Formula saya A, X plus B negative 6 over 2A kuasa 2 minus B squared over 4A plus C. Okay, so you dapat kat sini negative X
Negatif 6 bagi negatif 2, so tambah 3 kuasa 2. Negatif 6 kuasa 2, 36. 36, negatif 36 bagi negatif 4, 9 tambah 9, 18. Okay, so itu awak punya persamaan. Okay, jadi dah pertama dah siap. Okay, so sekarang you have maximum ataupun minimum value. You dapat smile or set graph? Set. Set graph. Okay, set graph. Jadi buat dulu. Okay. Okay, lepas tu macam saya kata jangan hafal, tulis tak apa. X tambah 3 sama dengan kosong. X sama dengan negatif 3. Means kat sini negatif 3, 18. So paksi X-nya, nilai X-nya negatif 3. Bermakna paksi Y kamu macam tadi juga berada di sebelah sini. Okay, saya harap masing-masing dah okay nak tentukan paksi Y dia. Itu dia. Okay, kemudian sebelum kita tentukan paksi X, kita kena tengok dulu nilai C. C kita 9. Bermakna you punya paksi X di bawah. Paksi X awak berada di bawah. Tu dia paksi X awak. Oh, sorry. Apa tu? Okay, itu paksi X. So gariskan. Dah settle. Okay, ada cikgu yang suruh buat sebelah sini dengan sini. Tak payah pun tak apa. Alamak, siapa ni? Kakak cakap Umi ada kelas. Cakap je Umi ada kelas. Okay, so awak dapat dah settle. Jadi kat sini soalan akan tanya. Apa? Maximum point. Maximum point. Maximum point. So awak dapat berapa? Negatif 3, 18. Kakak cakap nanti Umi call. Okay, lepas tu maximum value. Maximum value kita berapa? 18. Axis of symmetry kita, simetri saya buat AS ya, axis of symmetry ialah X sama dengan negatif 3. Okay, dah settle. Jadi daripada satu soalan tadi, awak dah boleh lakaran graf, awak boleh cari maximum point, awak boleh cari maximum value, axis of symmetry semua settle. Faham? Boleh? Itu kalau dibagi tu saya rasa tak ada masalah. Okey, kita tengok bentuk soalan. Okey, kita tengok soalan ini. Inilah bentuk-bentuk soalan. Okey, dia bagi kamu dalam huruf-huruf. Okey, sebab tu tadi saya tak suka awak hafal. Dia akan ada tengok, awak tengok nanti ada awak akan tersilap kalau awak hafal. Okey, soalan pertama. Okey, dia bagi sini. Okey, dia kata yang soalan pertama ni tak payah. Semua ni dah okey. Kalau dia bagi kamu dalam bentuk macam ni, kan yang soalan nombor 1 ni, so apa yang perlu kamu buat, kamu darabkan dalam, so dia akan jadi 3 X tolak 1 kuasa 2 tambah 6, dah settle. Tak payah kamu pergi kembangkan, kamu nak bentukkan persamaan penyempurnaan kuasa 2 dia, tak payah. Faham? Begitu juga dengan yang bawah, darabkan. Ini bererti dia seolah-olah macam ni, negatif 2 dalam kurungan, ada A tambah B, macam tu. Ini A dia, ini B dia, so awak darabkan je lah. So you akan dapat yang soalan nombor 2 akan jadi negatif 2 X tambah 2 kuasa 2 tolak 2. Dah dapat bentuk AX tambah P kuasa 2 tambah Q. Jadi macam soalan nombor 3 nampak. Dia cuma kata dia kata kat sini express in term of this one. So kalau macam ni dia tak sebut pun suruh gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Tapi you nampak dia nak dalam AX plus P squared plus Q. So maksudnya kita gunakan completing the square. Okay? Then you tengok soalan nombor 4. Inilah paling suka soalan tanya. You nampak tak soalan dia? Value of A, B, N. You akan nampak kat sini you punya turning point. Kat sini ada 2 soalan, A dengan B. Tapi sini markah 3. Markah dia 3. Why? Sebab A 1 markah, B 1 markah, turning point 1 markah. So you have 3 marks kat sini. Okay? Jadi ini yang saya kata tadi, ramai pelajar akan tersilap dekat sini. Awak nampak tak kat sini dia kata X tolak A. So pelajar akan kata, oh ini positif, ini negatif, dia akan jadi positif, jadi bingung-bingung macam tu. So awak ingat apa yang perlu buat kat sini, tuliskan X tolak A equals to 0. X equals to A. Sekarang kita tengok X apa? X equals to 1. So A akan jadi 1. Ramai pelajar, dia mesti terbalik. Kat sini 1, oh A negatif 1. Dia akan buat macam tu. So kat sini awak ambil yang dalam 1 ni nilai yang kat dalam bracket. Apakah B? B ambil sahaja dekat luar tu.
Okay. And soalan tanya, dia punya turning point. Turning point dia adalah 1, 2. Titik pusingan dia di sinilah 1, 2. Ambil saja macam tu. Boleh Okay. Soalan nombor 4 macam biasa lagi, tak ada masalah. Soalan nombor 5. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni favorite. Kan? Sebab dia bagi macam tu. Korang pun, alamak apa titik dia ni semua dah gabrah dah. Okay, soalan nombor 6. Kalau kamu tengok. Dia bagi kat sini negatif 3. Bermaksud di sini negatif 3. So you dah tahu dah why kita negatif 3. Tapi you tak tahu X dia. Kamu pun cari, tak ada pun X dia. Yang ada H. So dekat sini you tengok X minus H equals to 0 means your axis of symmetry is X equals to H. Okay, apakah H? Macam mana nak cari H? You ambil ini tengah-tengah. Dia punya midpoint. 0, 1, 2. Bermaksud H kamu dekat sini. Okay, kamu dapat kat sini X equals to 1. Maka X kita ialah 1. Nampak tak soalan B? Dia nak axis of symmetry. Okay, so X equals to 1. Find the value of H, you buat H equals to 1. Tapi soalan B, axis of symmetry, tuliskan X sama dengan. Then you punya maximum point, so dekat sini 1, negatif 3. 3 markah. Boleh? Okay. Soalan nombor 7, cuba buat. Yang lagi susah dulu. Sekejap. Boy. Zul nak lagi Hello? susah. Yang ni okey kan? Yang ni okey kan? Okay. Okay. Okey. Boleh ni. Yang ni pun senang. Cikgu bincang dulu jawapan. Hai. Okay. So kat sini awak tengok. Apa nilai P? Negatif 2. Ya. Kamu tengok dekat sini X plus P equals to 0. X equals to negatif P. Kat sini X equals to 2. Maka P kita ialah negatif 2. Apa Q kita? Q kita ialah 11. 11. Axis of symmetry kita ialah X sama dengan 2. Okay? Siapa salah soalan ini, kalau trial keluar macam ni, siapa salah memang kau tanya kau pakai lesung batu. Nasib baik cikgu tak ajak kelas saya. Habis try. Apa pula? Semua student saya. Saya bagi kat Cikgu Yati suruh tengok korang. Okay. Tengok sini. Soalan seterusnya. Baik, laju. 3 markah, kalau mudah, sebenarnya 3 markah dalam 4.5 minit. Tapi kalau kau pandai, kau laju, 1 minit dah siap. Buat cepat, nombor 8.
Okay? Sekejap. Dapat Go. Ya. Dia dapat jawapan lah. Dapat. Hai, kau dapat jawapan pun kau. Dia. Dia dapat jawapan. Oh. Jawapannya kau. Okay kan? Go, okay. Sekejap Okay. So soalan nombor 8 senang je kan. So kamu tengok sini sebab dia bercantum sikit dengan nombor 9. X ni negatif 4 kan. Okay. So awak tengok. Nanti ramai budak akan kata. Kat sinilah masalah ni nanti. Budak akan kata B ni ini positif. Dia akan kata terus kat sini negatif. Kan. Sebab ini positif kamu kau perhati ini negatif. So awak kena buat macam ni. X tambah B sama dengan kosong. X sama dengan negatif B. Negatif B kita apa? Negatif B kita ialah negatif 4. Bermakna B kita ialah 4 bukan negatif 4. Faham? B kita 4. So B equals to 4. Dekat sinilah yang saya takut. Pelajar akan kata, oh sini positif, nilai ini akan negatif. Macam tu. Okay? So sebenarnya kamu kena tengok ini. So B nya ialah 4. Boleh? Okay. Then kita punya C. C kita berapa? C kita ialah negatif 8. Settle. Faksi simetri kita. So X equals to 4. Bermakna kalau B salah, C ni pun salah. Kamu dengan bangganya rasa seronok mengira ini 3 markah. Sedangkan kamu cuma dapat 1 markah. Faham? Sebab tu saya tak nak hafal. Dekat sinilah soalan dia. Yang saya tak nak kamu hafal. Ramai pelajar kata, oh ini positif. Jadi dia akan jadi negatif. B sama dengan negatif. Kamu buat macam tu. Saya tak nak. Buatlah macam ni. Lambat tapi selamat. Tak ada lambat mana sangat pun. Boleh? Go. Ya. Cikgu, Bukan 4 X sama dengan negatif 4 kan? Apa dia? Negatif X 4 sama dengan negatif 4 kan? Faksi simetri X sama dengan negatif 4. Oh. Sorry. Okay. Okay, yang bawah ni pun tak ada masalah. Okay, boleh. Jadi, so kalau kat sini, yang ini secara kebetulan betul. Kalau kamu kata, oh ini mesti negatif, tak apa. Secara kebetulan betul. Jadi saya tak nak macam tu. Biasakan. X tambah P sama dengan kosong. X sama dengan negatif P. X saya ialah 1. Maka P saya negatif 1. Boleh? Itu yang saya masukkan. Boleh? So yang ini tak ada masalah. Okay. Then yang saya nak tekankan tadi yang ini. Apabila you kena cari dia punya titik tengah. Ni soalan nombor 6 tadi ni. Soalan nombor 6 ni. Ramai pelajar duk bingung. Apa dia nilai tu? Macam mana nak cari? Okey, saya kan sebenarnya kalau kamu dah lupa titik tengah tu berapa, sebab graf ni tak pernah pun dia bagi nilai dia kan. Dia buat tiba-tiba kat sini, dia letak sini negatif 200, kat sini 100, tak pernah pun soalan macam tu. Jadi biasanya dia akan bagi contoh lah kan. Dia bagi sini negatif 2, contoh sini 4. Ni contoh. Jadi awak senaraikan je lah. Apa nak susah? Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Apa titik tengah? Pap. Titik tengahnya apa? 1. Contohnya macam tu lah. Senaraikan je. Kau jangan duk hafal. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, habis. Lainlah soalan dia bagi sampai nilai yang besar-besar. Takkan kau nak buat senaraikan dia punya garis kan? Saya sendiri, saya lagi suka gunakan kaedah ini. So awak senaraikan lagi confirm jawapan betul. Ambil titik tengah dia. Boleh? Boleh. Okey, so saya harap yang itu okey. Kemudian kamu tengok, ni dia bagi macam ni. Kan? Ini yang saya katakan persamaan tak lengkap. Kenapa? Dia bagi dalam huruf P. Then dia nak nilai minimum. Nilai minimum value. Maksudnya apa? Gunakan penyempurnaan kuasa 2. Okay. Yang ini pun sama. Ni lagi cantik. Cuba buat nombor 15 ni. Ini soalan. Cikgu tunjuk dulu nombor 12. Nombor 12 lah. Okay, nombor 12 buat dia macam biasa.
Okay, nombor 12. Okay. Nombor 12 A kita apa? So awak ingat yang nombor 13 ni bahaya. Ramai budak kata A-nya A. Sebab dia buat A, B, C. A tu is coefficient of X squared. Okay, so X square kat situ adalah A dia equals to 1, B dia equals to negative 6 and your C equals to P. Okay, by using completing the square, 1 X tambah B per 2A kuasa 2 minus B square over 4A plus C. So you dapat kat sini X tolak 3 kuasa 2, negatif 6 kuasa 2, 36, negatif 36 bagi 4, negatif 9 tambah P. Settle. Soalan kata minimum value. Kenapa dia kata minimum? Sebab di sini positif. Minimum value yang mana? Yang luar. So your minimum value here is negative 9 plus P equals to negative 10. Maka P kita negatif 1. Okay. Next. Okay, buat nombor 13. Nombor 12 saya dah terang. Cuba buat nombor 13. Comel. Betul. Comel. Comel. Yang awak ada peksa sejarah kan? Nombor 2. Lepas tu tak tengok buku. Sekejap, penat. So tengok buku penat. Bukan, sekejap. Ya, tak rehat. Sekejap ni, minit. Nanti tak boleh jawab peksa, senyum. Sekejap lah. Lama. Jangan marah je. Tak marah. Itu bukan marah. Okay, dapat? Ya, 1 minute. Go angkat. Kejap saya nak dengar siapa ni. Kadang-kadang orang insurans apa saya. Hello? Siapa ni? Pasal apa ni? Oh, okey. Sebab ni phone saya lah. Sebab semua saya tak ada. Ada. Maksudnya kita orang biasanya akan guna juga nombor ni. Sebab saya ada meeting ni. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Orang insurans. Promote insurans. Dah dapat, settle. Apa jawapan? Ya, 1 minute. Ni tak ada orang share jawapan pun kat aku hari ni. Semua tidur Abdullah, okey Abdullah. Abdullah hilang dah. Fahan? Okey. Fahan okey. Fahan ni daripada Sarawak Fahan ada kan? Fahan okey. Go. Apa nama dia? Farhan. Kau sabar kan? Kau sabar. Kau Awak tahu lah, ibu. Apa dah tak payah cerita ke orang kampung. Sekarang kita jawab soalan ni dulu. Saya dekat Sarawak okey. Cikgu, Jawab sekarang jawab. Ya. berapa jawapan cikgu? Berapa jawapan? Berapa kau dapat? Sekejap. Sekejap. Mana dia? Nombor 13. Okey, dapat jawapannya. Berapa kau dapat?
Rahsia. Rahsia kau. Okey, A-nya berapa? Ifan kata dia dapat nombor 6. Nombor 6. Saya dapat 16 cikgu. A-nya. Okay. 16 je. 16. Saya 17/2. Dia kata maksimum dia 7 kan? Okey, jadi salah semua lah tu. Okey, mari kita buat. Okey, nampak tak? 3 markah. Kau ingat macam benda yang mudah. Adam dapat tak Adam? Adam? Oh, Adam ni cucu saya. Nama Adam lah. Adam tak ada dah? Ya cikgu. Dapat tak? Tak. Okay. So sekarang tengok kat sini macam biasa. You nampak tak ada maximum value. Okay. Dia kata X negatif 3. So sebenarnya soalan ini berbentuk bagaimana. You tengok macam ni je. Dia ini maksudnya dalam kurungan X. Apabila X sama dengan negatif 3 bermakna kat sini tambah 3 kuasa 2. Maximum value maksudnya 7. Okay. Dan kamu tengok dekat sini nampak tak A dia Bukan negatif ganti 3. X tu lah. Bukan gantikan X tu lah. Gantikan X kau dapat in term of A and B. Lepas tu tak boleh tergantung macam tu je, Y-nya tak ada. Okay, lepas tu nampak tak A kita negatif 3, kat luar tu negatif 3. Settle. Okay. So sekarang apa nak buat? You expand, then you compare sahaja. You expand, you dapat negatif 3. X squared plus 6x plus 9. Okay, tambah 7. Negatif 3x kuasa 2 tolak 18x tolak 27 tambah 7. Negatif 3x kuasa 2 tolak 18x tolak 20. So, apakah nilai A? Macam mana cikgu dapat? Apa dia? Macam mana cikgu dapat macam tu? Macam tu lah. Macam tu yang mana? Macam guna ketiga square tu. Oh, tutu square. Tak payah tutu square. Lah. Kalau kau nak buat tutu square, dia dapat in term of A and B. So, awak kena faham dekat ayat sini. Nilai maximum value bermaksud di luar. Kan? Okay, dengar sini. X plus, X plus P square plus Q. Kan? Dia kata maximum value means you punya kat luar ni akan jadi negatif. Maximum value 7 bermakna kat sini tambah 7. Dia kata bila X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 itu you punya axis of symmetry. Bermakna kat dalamnya X tambah 3 kuasa 2. Lah. Apa ni kat luar ni? A-nya apa? A-nya negatif 3. Ganti sajalah. So lepas ni keluar soalan ni boleh buat dah. Dah, puas hati, tak puas hati? Jawapannya apa? Jawapannya A-nya, soalannya tanya A-nya negatif 20. B-nya 18 lah. Hati-hati. Hati-hati sebab B dekat sini negatif B. Okey, tengok. B 18 je. Soalan ni B-nya negatif. Kamu dapat kat sini negatif 18. Ramai pelajar akan buat B negatif 18. Tapi B kamu ialah 18. Cikgu, saya dapat 18 tau. Guna yang gede-gede square tu. Memanglah boleh. Tapi lambatlah kan. A tak dapat. A-nya tak dapat. Kamu sebab kat sini tak lengkap. Bila nak cari A, sebenarnya kamu kena ada satu titik selain daripada maximum value. So dalam kes ini kamu tak boleh dapat nilai A-nya. Biasanya kan dia macam ni kan. Okay, ni ada titik. Lepas tu kamu akan masukkan titik ini untuk cari dia punya A, kan? Contohnya kat sini kan, sini 2, 3. Okay. So maksudnya X tolak 2, kuasa 2 tambah 3. Nak cari A dia, contoh kat sini 7 lah contoh kan. Jadi awak nak cari A dia, you masukkan nilai X kosong, Y 7 kan. Y sama dengan, nak cari A-nya, you masukkan X kosong, Y dia 7 untuk dapatkan nilai A. Betul tak? Betul tak? Betul. Tapi sekarang tak ada titiknya. Jadi jawapannya tak ada. Tapi A
Itu sebenarnya A. Apakah A? A ambil je dari sini. Kan formula completing the square A X plus A. A-nya apa? A-nya negatif 3. Ha? Irfan? Right. Saya. Kau gunakan completing the square. A kau kan negatif 3. Jadi kat luar tu negatif 3 lah. Okay. Okay. Okay, next. Number 15. Buat nombor 15. Tu. Lumayan apa tu lumayan? Oh, sorry. Agent. Hai. Lah tak dengar kita orang suka pekak. Aku ada masalah sikit. Tak? Ya. Okay, buat. Okay, hantar jawapan kat saya pun boleh Malu dia. Wah tu. Apa dia kain? Apa tu ayam keluarkan yang tidak masak? Ikan sekali. Ikan tak ada, ayam, hari ni ayam. Jerit. Ibu buat ayam apa Ibu? Ayam masak kicap, ayam masak limau, ayam masak-masak. Hari ni nak buat ayam Ayam sambal. masak-masak. Masalah saya dah settle. Keluarkan ayam. Saya on duit keluarkan. Mak saya kata nak masak ikan ni. Aku tak nak tahu. Aku nak jawapan je sekarang. Okey, tak apa. Tu saya kadang-kadang fikir benda ni mudah, tajuk ni mudah tapi mudah bagi saya. Tapi ramai pelajar confuse, soalan-soalan tu ada part yang mudah, ada yang bentuk soalan macam ni susah. Sebab tu saya bincangkan bentuk soalan. Okey. Okey dah, ada yang dah kata tak boleh. Yep. Kita buat nombor 15 kan? Tak 15. Lama, mana pen? Yep. Ni dia memang parah sikit lah. Jangan dah guna. Belum guna, baru lagi. Dah habis buang lah. Ya Allah, ambil letak kat sini. Allah Akbar, ada buruk ni buang.
Tengok ni meletup dah Umi pekan. Mesti dia kecil. Ada dalam tu. Ataupun. Tengok besar. Dan Cikgu tak dapat R pun. Dapat R Tak kelas dapat 2. Okey. punca kelas tu. Cikgu tengok. Apa dia? Kau dah share jawapan Kita orang, saya dapat sama dengan Zul. Zul M. Okey, saya semak kejap. Sekejap Okey. Next, betul. Okey, betul. Okey. Okey, kamu dapat situ. Okey, lepas tu soalan kata dia kata minimum value dia R kuasa 2 tambah 2K. Okey. So itu dia bagi. Dia suruh tunjukkan. Okey. Sabar. Okey. Saya buat kejap lagi. Okey, korang dah tu cuma ada sikit tersangkut kan? Okey. Okey, negatif K O1. Dia soalan salah. Sudahlah kau. Okey. Dan yang Zul hantar tu betul. Okey, cuma yang terakhir kan? Zul tak dapat yang terakhir. Okey, saya tunjukkan. Ni you punya matematik tu. Aku kata korang ni bukannya math yang susah. Math sebenarnya yang korang tak faham. Tak. Duduk sebelah-sebelah banyak sangat device. Sangat data. Semua pakai data masing-masing. Okay. Saya tunjuk soalan nombor 15. Bagi dekat sini X kuasa 2 tolak tolak 4K X tambah 5K kuasa 2 tambah. Dekat sini hati-hati. Jangan tersilap apakah A, B dan C nya. Ni. Okay. So apa A? A kita ialah ambil A is coefficient of X squared. So A kita ialah 1. B kita ialah negative 4K. Your C ialah 5K kuasa 2 tambah 1. Using completing the square. Kenapa guna completing the square? Walaupun dia tak bagi tahu sebab dia ada sebut pasal nilai maksimum atau nilai minimum di situ. So gunakan formula A. Okay. Sebab saya beri penekanan pada budak SPM 2020 yang senior. So saya gunakan formula yang biasa untuk diorang. A X tambah B. Tambah B. B saya negatif 4K. Per 2A. Kuasa 2 minus B over 4A plus C. Plus C. Saya 5K kuasa 2 tambah 1. Kat sini saya dapat X tolak 2K kuasa 2. Okay, negatif 4 kuasa 2 you dapat 16. 16K. 16K, negatif 16K, negatif 16K bagi 4 you dapat negatif 4K tambah 5K, kuasa 2 tambah 1. So you dapat X tolak 2K kuasa 2 tambah K kuasa 2 tambah 1. Ini yang kamu dapat. Tapi soalan dekat sini dia kata nilai minimum. Okay, minimum value dia itu. Minimum value dia yang kamu dapat A kuasa 2 tambah 1. Itu minimum value dia. Yang dia bagi ialah R kuasa 2, R kuasa 2 tambah 2K. Ini yang kamu dapat. Soalan pertama dia nak kamu tunjukkan R.
So, saya ada R kuasa 2. Saya susun dulu seperti biasa. Saya letak R tu kat sebelah kiri lah. So, R kuasa 2. Okay. Kan dia saya buat macam ni dulu. Saya tak nak buat pindah-pindah nanti awak pening. Buat macam tu. So, R kuasa 2 equals to K kuasa 2 tambah 1 tolak 2K. So, you factorize. Okay, R kuasa 2 equals to K minus 1. K minus 1. Ini sebenarnya sama juga dengan K tolak 1 kuasa 2. Faham? R ialah K tolak 1. Wow. Macam tu pula. Mampu ni. Okey, lain kali kalau nak banyak pahala, belajar tu berkat. Alhamdulillah. Cikgu. Kalau lah saya terlupa. Sakit telinga aku. Tak payah cakap. Kalau saya terlupa kan. Kalau terlupa. Saya buat kurungan tu je kan. Lepas tu saya terus letak je R sama dengan K tolak 1. Dapat markah? Sebab paper 1 you dapat full mark. Oh baik. Tapi kalau boleh kalau kau terfikir lah. Kalau kau terfikir ini jawapannya. Okay. Macam tu. Boleh? Wow, gila betul. Subhanallah. Kan nampak sesuatu yang hebat, yang teruja, subhanallah dapat pahala. Jadi belajar tu berkat. Senanglah faham. Baik. Tak adalah markah tu 20, 30, 20, 30, 20, 30. Wih, sampai hafal markah saya. Hebat betul. Paling banyak 35. Gila betul cikgu. Hebat. Subhanallah. Nyampah aku. Okey dah Okey. Boleh? Tak apa. Ni kalau nak tulis lambat, korang boleh screenshot je lah. Okey. Habis saya rasa apa lagi soalan yang ini? Okey. Kita try soalan nombor 19 macam cantik je ni. Sebab ada gambar-gambar ni kan. Apa saya bunyi tungtang-tungtang? Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Lah. Ada orang nak masuk baru. Ramai cikgu. Tak ramai ni. Okey, nanti diorang dah balik asrama ni, korang aku suka hati je aku nak buat kelas, aku bagi tahu dalam grup, tak join siap korang. Ya. Korang tak balik asrama, stay sini. Budak asrama balik, dia dah balik esok, khusus lusa kan. Budak yang form 5 junior diorang sebelum kat sekolah kebanyakan dah balik lah. Okey, try buat nombor 19. 19, 20, 57. Sekarang buat nombor 19. Okay? Okey, jap.
Boleh Julat nilai M macam mana? Julat tu macam mana cikgu? Okey, julat nilai. Julat dia sangat mudah. Kalau dia kata nak nilai M, itu parah. Sebab kena buat jalan kerja. Kalau nak julat, senang je. You nampak dia smile kan? So M is lebih besar kosong. Itu saja. Maksudnya M positif. Okay? Sebab tu dia tak tanya nilai. Kalau dia tanya nilai M, dia akan bagi satu titik di mana-mana. Kat sini ke, mana-mana titik selain titik ini. Itu je. Yes, itu je. Saya fikir B kuasa 2 tu. Tak payah fikir, salah fikir tu. Okay? Jadi dekat sini, kalau dia nak value of M, kamu kena substitute nilai. Substitute nilai, tapi dalam soalan nombor 19 ni tak boleh. Sebab awak ada nilai hanya untuk minimum point saja. Minimum point tu duduknya untuk P dengan L sahaja. Jadi M tu sebab tu dia tanya julat. Okay, range of M. So range is M-nya lebih besar kosong. Kalau you have set graph, means your M is kurang kosong. Boleh? Ni dia. Ni dia katakan nilai. Dia tanya nilai. Kan? Dia tanya nilai. So, yang ini boleh tak? Cuba. Yang ni dia tanya nilai, dia tak tanya julat. Maksudnya nilai nak kembangkan ke apa? Nilai, ini dah ada kan? Ini dah ada. You boleh masuk kat sini, lepas tu M. M tu berada di mana? Oh, yang ganti nilai. Yes. Ganti nilai kat dalam ni je. Tak payah nak expand. Okay? Wait. Okay.
Okey dah? Dah. Dah Dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Nilai M? Dapat. Dapat Okey. Ada yang tak dapat, jadi saya tunjuklah. Okey. Jadi macam ni tadi kan kita dah masukkan nilai. So kat sini automatic you nampak. Macam saya kata tadi jangan hafal. So kat sini you buat X tolak 2 sama dengan kosong. So X sama dengan 2. Jadi H kamu ialah 2. Dapat nilai H. Apa K? K you ambil sini 2K. 2K sama dengan 10. Maka K kita ialah 5. Untuk nilai. Okay, you dah masukkan dekat situ Fx equals to negative X tolak 2 kuasa 2. Okay, kat sini dapat tambah 10. Nak cari M. M berada di paksi Y. Bermakna M di paksi Y tolak X kamu kosong. Sebab di sepanjang paksi Y nilai X-nya ialah kosong. Maka you dapat nilai M. Faham? Boleh? Okey? Okey, yang bertanya saya harap okey. Okey, saya ubah soalan ini. Tengok saya ubah soalan ini. Soalan saya ni yang saya warnakan biru ni, soalan ni tadi. Sekarang saya tanya, apakah persamaan apabila dia reflect Y axis? Dia dipantulkan pada paksi Y. Okey, kita nak tengok apabila pantulan pada paksi Y dan pantulan pada paksi X. Kalau dipantulkan pada paksi Y, apa jadi dengan persamaan warna biru ni? Ada jawapan? Okey, ada jawapan? Reflect on Y axis, pantulan pada paksi Y dan reflect pada paksi X. Apa jadi? Ada orang nak bagi jawapan? Soalan ni tak ada tapi saya tambah. Tak ada orang ke? Oi, mana korang? Ada orang ke? Ke aku cakap seorang ni? Cikgu, Ya balik Allah, aku cakap seorang. Cikgu, Terbalik. balik kan? minimum Terbalik. maksimum dia tukar ke? Tak payah. Bila dia pantul paksi Y, dia begitu. Jadi maksimum minimum tak berubah. Jadi pada paksi Y yang ubah X sahaja. So Fx equals to negative. Jadi X tambah 2 kuasa 2 tambah 10. Okay. Kalau dia pantul paksi X, yang berubah ialah negatif jadi positif. X-nya yang kekal, Y-nya yang berubah. Kuasa 2 tolak 10. Sebab dia akan jadi begini. Faham? Jangan hafal lah. Awak sebenarnya kalau awak lakarkan graf tu awak lagi nampak. Kalau awak hafal paksi Y yang ubah sampai peksa apa yang ubah kau pun tak tahu. Boleh? Okey saya tinggalkan. Senyap je tinggalkan padan muka. Hilang. Okey, ni semua nak rutin. Okey, cari nilai X. So ini tak ada apa-apalah. Dia nak kamu yang ini untuk apa ni? Kita akan buat tajuk penyempurnaan kuasa 2 apabila soalan tu untuk non rutin dan soalan kebat. Di mana bilakah dia akan gunakan soalan ini? Okey, dia akan kata apa tahu? Apabila satu bola dilontarkan, kan? Bila bola dilontarkan dia akan bentuk curve macam tu. So dia menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Ataupun soalan akan cerita, pernah keluar dia kata terowong. Cari dia buatlah gambar terowong mana entah terowong Muasim dekat Mekah sana kan. Jadi dia kata ketinggian satu lori macam mana lori? Oh cantik tak lori saya? Macam mana lori? Ada tayar kan? Macam tu kan. Ini lori bawa barang ada tayar. Cantik aku punya lori. Okey. Kan? Jadi dia katalah ketinggian lori tu berapa? Lepas tu dia bagi satu persamaan. Dia tanya lori tu nak masuk dekat sini muat ke tidak? So kat situ dia cerita pasal maksimum. Cerita pasal maksimum ataupun pernah dikeluarkan dia cerita pasal jambatan. Jambatan dia kata
Okey, jambatan ni terowong bawah jambatan ni dia kata laluannya tinggi maksimumnya dia bagilah. Lepas tu dia kata apabila paras air meningkat. Dia tanya pula ada bot nak lalu. Lepas tak bot nak lalu? So kat sini pun akan gunakan completing the square. Dan pernah keluar satu soalan dia cerita dia buat gambar bowl mangkuk. Ini bukan mangkuk, dia buatlah bowl, ada mangkuk kan. Dia buat mangkuk tu, lepas tu dia cakap lah soalan tu mangkuk tu boleh diisi dengan air. Pelajar pun dah bingung dah apa benda mangkuk ayun keluar ni kan. Sebenarnya mangkuk ni sebenarnya kuadratik lah. Bentuk kuadratik. Okey, lontaran bola. Okey, yang ini lepas tu pernah keluar soalan dia keluar macam ni. Dia kata ada satu kawasan pintu gerbang yang nak dicat. Dia kata nak dicat. Okey, kawasan dia berapa ukuran. So pun kat sini kita nak tahu maksimumnya berapa pun awak akan gunakan penyempurnaan kuasa 2. Okey, itu bentuk-bentuk soalan yang biasa akan ditanya. Dalam macam ni kan kau tengok orang nak manah ni budak archery zoom nak naik atas. So kat sini penyempurnaan kuasa 2. Okey? So saya rasa soalan ni pun kamu pernah tengok dah. Boleh? So itu untuk completing the square. Ni nampak dia ceritalah ni. Cerita-cerita kan. Kamu pun dah ni tengok soalan nombor 12 ni. Raja menunjukkan sebuah kemah yang disediakan berbentuk parabola. Puncaknya berada di tengah, kat sinilah tengahnya kan. Dia bagi persamaan kuadratik. Dia tanya tinggi maksimum kemah. Engkau pun dah jam dah macam mana nak pergi berkemah ni. PKP tak boleh berkemah kan. So kat sini sebenarnya dia cerita pasal apa? Maksimum. Bila dia tanya pasal maksimum, so gunakan completing the square. Penyempurnaan kuasa 2. Boleh? Okey, tetapi kalau soalan bercerita pasal tadi yang Irfan kata positif negatif. Kejap. Sebab yang modul dia ni dia tak ikut tajuk. Dia susun tu yang saya. Okey. Ini saya rasa tak ada masalah. Okey. Cuma saya nak tekankan sekali lagi dekat sini. Julat ni untuk range yang ini soalan akan ditanya. Kalau dia bagi kamu sebiji soalan-soalan macam ni tak ada masalah. Mudah. Tapi biasanya dia bagi kamu persamaan. Dia bagi persamaan, nampak tak? Tidak bersilang. Okey. Kat sinilah yang tadi Irfan kata dia ingat menggunakan B kuasa 2. Iaitu dekat sini you have 3 type of roots kan? Jenis punca B squared minus 4AC. Ada 3. 1, 2, 3. Apa dia? Lebih kecil, lebih besar, N sama dengan kosong. Okay, type of roots lebih kecil kosong. Maksudnya dia tak ada punca, no roots. Atau kalau dia kata tak ada punca, mudah. Tapi dia akan suka tanya apa? Dia akan kata always positive. Ataupun dia kata always negative. Why dia kata always positive? Bila you have small graph, ini you punya paksi X, graph tu berada di atas. So nilai dia sentiasa positif. Bermaksud dia tak sentuh paksi X. So kita gunakan B squared minus 4AC less than 0. Kenapa less than, always a negative, graf dia begitu. Dia tidak sentuh pada paksi X. So kedua-dua bentuk ini menggunakan B squared minus 4AC kurang dari kosong. Kalau dia kata no roots, no real roots, ada no je tak ada masalah. Tapi bila soalan kata does not intersect, tidak menyentuh, soalan kata always positive, always negative, kamu dah jam. Okay? Untuk lebih besar kosong tak ada masalah sebab biasanya dia mudah. Dia akan kata you have 2 different roots. 2 punca berbeza. So kita guna lebih besar kosong. Equals to 0 iaitu apa dia? Equals to 0 apa dia? Apa dia punya type of roots? Equals to 0? Tiada punca. Tiada pula dah. Tangent. Ya, equal. Equal roots ataupun yes, tangent. Kenapa tangent? Curve dia sentuh pada satu titik. Itu dia. Itu yang dikatakan tangent. Tangent adalah satu garis yang menyentuh satu titik pada curve. Okay, jadi kalau disebut tangent, jadi jangan kau kata tangent is opposite of adjacent pula kau carilah pula. Jadi kalau dia kata tangent to the curve, maksudnya you gunakan B squared minus 4AC equals to 0. So soalan ini dia selitkan dalam ini, kemudian dia akan tanya pasal penggunaan
rumus dah lepas guna B squared minus 4AC, so you gunakan julat dekat sini. Okay, kita tengok soalan nombor 14. Okay, nombor 14, so hati-hati kat sini sebab banyak sangat huruf. So apa A kita? 14, A kita ialah P. Apa B kita? B kita adalah 2P, apa? 2P tambah 1. Jangan lupa, ada dekat situ. Okay, and your C is -1 plus P. Tidak bersilang means you gunakan B squared minus 4AC kurang kosong. Masuk dalam formula B, okay, squared minus 4AC. Dekat sinilah kelemahan kamu sebab kecuaian berlaku. Hati-hati semasa menjawab soalan. Expand, gunalah cara mana, kalau tak pandai nak guna cara cepat yang saya ajar, buatlah 2 bracket tu tak apa. Kalau tak you tengok, ingat lagi tak cara yang saya tunjuk? Ni kuasa, 2P kuasa. Bila saya kata kuasa, power of 2 mesti positif. So you dapat 4P kuasa 2. 2P darab 1, 2P darab 2, so dapat 4P. 1 kuasa 2 dapat 1. Ini hati-hati, -4 darab P, -4P darab 1, so dapat 4P. -4 darab P, -4P darab P, -4P kuasa 2 kurang kosong. Sangat mudah, prap habis. So ini you dapat 8P kurang 1. -1. Maka P -1/8. Tanda nak ubah tak? Cikgu, tak. Ya. Tak ubah cikgu. Tak ubah. Kenapa? Sebab dia bukan negatif. Yes. Tanda akan berubah kalau kamu bahagi nombor negatif. Sekarang nombornya positif, so itulah jawapan kamu. Senang. Tetapi kalau kamu dapat 2 jawapan, barulah guna dia punya garis nombor yang saya tunjuk. Okey, kita tengok satu soalan yang ada 2 garis, 2 jawapan. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Nombor 2, so kita expand dulu. You dapat situ adalah 2x kuasa 2. Okey, tolak 4x, tolak x, tolak 5x, tambah 2, tolak x, tolak 10, lebih besar, sini kosong. So, you dapat 2x kuasa 2, tolak 6x, tolak 8 lebih besar sama dengan kosong. Tekan kalkulator EQN. Okey, so you dapat berapa dekat situ? Okey, A-nya 2, B-nya -6. 6. -8. So you dapat jawapannya 2. X-nya 4 dengan 2. negatif. Dapat apa? 1. Ya, 4 dengan -1 kan? You dapat 4 dan -1. Okey. Terpulang, mungkin cikgu di sekolah kamu menggunakan yang macam ni, lepas tu lorek. Sekolah saya tak suka lorek sebab saya risau dia orang buat watercolor nanti nak lorek. Jadi saya tak bagi. Ya. Yang ni tak payah satukan A Tak payah. Okey, tak payah. Okey, so dekat sini, okey, apa yang perlu kamu buat? Sekarang hurufnya X, letak X di sini dan di sini. Tandanya memang begini. Tapi dia ada sama dengan letak, sama dengan letak, sama dengan letak, sama dengan letak, sama dengan. Apa yang Irfan sebut tadi, A-nya tak jadi 1 ke? Tak payah. Tapi saya buat syarat A mesti positif. Sebab kenapa saya nak buat A positif? Dia ada tunjuk nanti. Tapi dekat sini sebab ni A dah positif, so tak payah ubah-ubah lah. So ini positif, negatif, positif. Okay. Kenapa saya nak buat A tu positif? Sebab saya takut jawapan kamu tersilap, kamu boleh dapat markah pemfaktoran. Okay, tapi kalau kamu ikut step ni, insyaAllah jawapan tak tersilap pun. Okay, lepas tu awak tengok. Kita kata lebih besar kosong. Lebih besar kosong ambil kawasan positif ke negatif? Apa dia cikgu? Lebih besar kosong, positif ke negatif?
Positif cikgu. Ya, ambil positif. So, apa jawapannya? Salin sahaja. Positif kat mana ni? X kurang negatif 1. Positif kat mana? Koma. X lebih besar sama dengan 4. Ada 2 jawapan. Okay, ada 2 jawapan. Okay, sekarang saya tunjuk soalan nombor 5. Kita tengok soalan nombor 5. Okay, saya akan tunjukkan apa yang saya maksudkan dengan ubah tadi. Okay, dia sebenarnya kat sini macam ni Kalau kamu tengok, dia nak kena tengok markah pemfaktoran untuk dapat markah. Okay. Sebelum ni kan saya suruh kamu fakturkan kan. Jadi step dekat sini, sebelum garis nombor ni dekat sini, kamu akan buat bila dia X negatif 1 dalam kurungan X tambah 1. Betul? X tolak 4. Kan? Jadi macam ni. Tapi yang ini akan disemak sekiranya jawapan bawah ini salah. Jadi kalau yang ini, pemeriksa akan semak macam ni tau. X darab X kuasa 2. X kuasa 2. 1 darab negatif 4. Dia akan ambil A dengan C-nya negatif 4. Tetapi awak punya bukan X kuasa 2. Dia 2X kuasa 2. That's why kat sini biasanya kita simplify. Tapi sebenarnya kalau yang ini step ni dah betul, tak ada masalah. Dia takkan check pun yang ini. Pemfaktoran ni kena buat sekiranya kita takut yang ini salah. Okay. So, saya buat lagi satu bentuk soalan untuk negatif. Okay. Soalan kita ambil nombor 5. Soalan nombor 5. Dia bagi 9 tolak 3x tolak 2x kuasa 2 kurang 0. So, saya susun. Tapi you nampak A kamu negatif. Saya ubah. 2x kuasa 2, since you ubah satu tempat, yang lain wajib ubah. Tolak 9, maka tanda juga berubah. Tu dia. Sampai sini, tekanlah kalkulator. A kita 2, B kita 3, C kita negatif 9. So, you dapat jawapan dekat sini. X dia 1,5 dengan negatif 3. Negatif 3, 1,5. 1/5, awak nak tulis 1/5 boleh. You nak buat dalam fraction pun boleh. 3/2, tak ada masalah. Boleh je dua-dua. Okay. So, hurufnya apa? Awak ingat soalan tidak semestinya X. You tengok pada soalan. Okay, dalam soalan ni X. So, kita buatlah X. Tanda macam mana? Wajib macam ini. Bukan ikut ini. Itu dah lebih besar kan? Ini tetap begini. Cuma oleh kerana dia ada sama dengan letak. Letak sama dengan. Jadi A kita positif, negatif, positif. Always positif. Okay, dia ada sebab. Sebabnya dekat pemfaktoran tadilah. Nanti saya tunjuk. So, jawapan kita, dia kata lebih besar kosong. Okay, kalau lebih besar kosong, sekali lagi ambil kawasan positif. Tetapi, kalau jawapannya kurang dari kosong. Let's say lah soalannya dapat kat sini kurang dari kosong. Kalau kurang dari kosong, maka apa yang perlu kamu buat adalah kamu akan salin saja. Kurang dari kosong dari mana? Ini. Salinlah semua. Negatif 3x 3/2. Kalau kat tengah-tengah. Jadi kalau kita bulatkan berpisah, so jawapan kita berpisah. Kalau dia kat tengah-tengah, so jawapan dia satu tempat saja begitu. Okey. Kenapa saya suruh positifkan? Persamaan ini? Okey. Kalau kamu tekan kalkulator, cuba kamu tekan kalkulator A negatif 2, B negatif 3, C 9. Kamu akan dapat jawapan yang sama, iaitu you dapat X negatif 3, X sama dengan 3/2. So, you akan buat bila pemfaktoran negatif, so you akan buat X tambah 3. Ini akan jadi 2X tolak 3. Macam tu kan? Betul? Jadi, bila pemeriksa semak X darab 2X,
Dia dapat 2x kuasa 2. Sedangkan soalannya negatif. That's why saya nak kamu ubah A jadi positif. Ini kes-kes kalau jawapan terakhir salah. Kalau jawapan terakhir dah betul, paper 1 dia tak semak pun yang lain. Dia tengok je jawapan akhir. Jawapan akhir betul, terus. Tapi itu untuk form 5 senior, form 5 junior saya tak pasti lagi. Sebab sebelum ni dimaklumkan, untuk yang form 5 junior ni, awak punya marking scheme SPM paper 1, dia buat macam paper 2. Means dia akan tengok from A to Z. Sebelum ni dia tengok Z je, nampak Zarina betul full mark, terus dapat markah. Kan, kalau Zarina betul lah, terus dapat. Tapi saya dimaklumkan katanya selepas ini paper 1 dia marking macam paper 2. Tapi kita tak tahu lagi sebab kita pun tak dimaklumkan apa-apa lagi. So nanti kalau saya dah marking untuk form 5, korang nak tahu saya dah ada tarikh marking dah. Korang punya tarikh marking SPM dah nampak, dah dapat dah. Jadi korang belum periksa tapi saya dah ada tarikh marking saya. Dia bagi masa cuma 10 hari untuk menanda kertas. Selalu dia bagi masa dekat sebulan. Kali ni dia bagi 10 hari. Aduh cikgu, macam nanti stres lah cikgu. Jadi kau kena ingat. Tulisan yang macam doktor tu, jangan jadi doktor dulu. Jadilah seorang pelajar yang baik dulu. Cikgu stres tak ada markah ekstra. Jadi tulisan tu, pastikan tulisan. Cikgu-cikgu akan korang habis SPM 29 bulan 3 saya dah mula dapat kertas korang. So maksudnya 29 bulan 3 semua kertas dah ada di tangan pemeriksa. Dan 15 hari bulan 4 korang dah ada markah. So korang tengok ada berapa hari? Cuma ada 2 minggu markah dah siap. Sebelum ni kami diberi masa dekat sebulan. Kali ni 2 minggu. 2 minggu settle. Pemeriksaan hanya diberi dalam masa 10 hari sahaja. Jadi tolong jaga emosi pemeriksa. Tulisan tu. Kan? Ada hamba-hamba Allah tu pastikan nanti beli pensel yang tajam. Janganlah pensel yang kau pergi tumpulkan dekat lantai tu kau pergi tulis. Bukan pakai pen ke tu? Kalau pakai, dia tak ada masalah. Kalau pakai pen pun, kalau pakai pen tak ada masalah. Memang tulisan tu cantik. Masalahnya takut yang pakai pensel 2B yang tumpul subhanallah tu. Oh, boleh guna pensel SPM? Handmade? Dia tak ada masalah. Cuma dinasihatkan guna pen. Sebab saya dah kata, kita tak tahu anak pemeriksa tu umurnya berapa. Dia buatnya anak pemeriksa tu yang umur baru 2 tahun, nampak je kertas. Alamak, dia ambil conteng-conteng. Sebab saya sendiri pernah tahu. Kertas skrip anak saya conteng tapi nasib dia conteng dekat muka surat depan. Pakai pen merah. Ni. Dia conteng muka surat depan. Jadi kalau itu tak apa lagi. Kalau dia ambil pemadam dipadamkan. Kalau lah, tapi sebenarnya sepatutnya masa memeriksa tu kena tempat yang selamat macam tu lah kan. Tapi yelah pemeriksa ada anak kan. Macam tu lah. Okay, so ini julat saya nak awak ingat. Julat ni soalan untuk pasal range ni tidak semestinya diberi dalam bentuk soalan yang ini. Tidak semestinya dalam bentuk ini dan ini. Julat dia akan suka tanya yang macam ni. Ni lah dia. Ni kan. Macam ni. So bila ni nampak ni punca-punca berbeza kan. So dekat sini kita menggunakan penyempurnaan, gunakan formula B kuasa 2 tolak B squared minus 4AC. Okay, B squared minus 4AC. Ni, nampak tak soalan nombor 10? Ini yang saya dah kata tangent tadi. Okay, try nombor 10. Try nombor 10.
Okay. Okay tak? Adakah anda buat masing-masing? On the way. Okay. Tak apa. Sebenarnya soalan-soalan ni dah cantik tau. Kamu tengok daripada dia punya tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggeris dia akan kata find the values of P. Dalam bahasa Melayu cari nilai. Maksudnya you dah tahu P tu akan lebih daripada satu nilai. Cikgu. Ya. Dapat? Apa jawapan? 6 dengan 2 betul tak? Yes, betul. 6 dengan 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Okey. Orang lain okey tak? Kalau tak okey bagi tahu. Kalau okey saya teruskan. Okey. Saya memang akan sharekan link nanti lepas saya sebab saya share link jadi korang boleh terus tengok daripada drive saya. Saya dah tak download lambat. Lepas tu nanti korang nak kena upload balik semua jadi kacau storage awak. So saya memang akan share link macam sebelum ni. Okey tak ada orang yang bagi tahu tak dapat. So agaknya semua dapat lah kot Okey insyaAllah. Okey tengok. Jadi kat sini kalau awak tengok kan apa lagi? Ni nampak punca-punca sama equal roots lah. Okey ni pada satu titik so tangent. Semua guna B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okey. Apa lagi? Kat sini bentukkan saya nak tengok yang membentuk persamaan sekejap ya. Okey. Sebelum saya akan buat soalan nombor 8. Okey, sebelum awak soalan nombor 9. Nombor 8. Okey, iaitu sum of root and product of root. Okey, so kat sini kalau awak tengok, first apa yang perlu kamu buat, you expand, you akan dapat 2x kuasa 2. Umi nak habis dah, kejap. So 2 darab negatif 4, negatif 8. Negatif 8 tambah 3, negatif 5x. 3 darab negatif 4, negatif 12 tambah B. Okey. Jadi dekat sini you kena ingat. Yang ini baru jadi A-nya 1 Irfan. Sebab saya tak menggunakan formula. Untuk pelajar sekolah lain, sebab saya ni tak banyak menggunakan formula yang daripada buku teks. Okey, kalau daripada buku teks, dia akan guna formula sum of root B over 2. B over A. Tapi saya tak guna formula tu. Jadi apa yang saya buat, ambil persamaan ini 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 12 tambah B. Saya akan jadikan A1. Saya jadikan A1. So you divide by 2. Okay, bahagi 2 divide by 2. Ini pun divide by 2. So you dapat x kuasa 2 minus 5 per 2x. Okay, minus 6 tambah B per 2. Okay. Yang ini kita kena tahu. Formulanya adalah x squared minus sum of root x plus product of roots equals to 0. Jadi apakah sum of root kita? Sum of root ataupun hasil tambah. Okay, you nampak. Sebiji ambil. Jadi dia adalah 5 per 2. Apa you punya product? You punya product of root adalah negatif 6 tambah B per 2.
Apakah dia punya sum? Kita baca soalan. Dia kata mempunyai satu punca 4 kali punca satu lagi. Okay, 4 times 2 other roots. Okay, jadi kat sini iaitu alpha beta. Tapi kalau dia kata 4 kali ganda atau separuh atau separuh daripada tu atau 2 kali ganda ke apa, you kena guna roots yang sama. Maksudnya kalau dia kata 4 kali ganda, you guna alpha plus 4 alpha. Baru dikatakan 4 kali ganda. You tak boleh guna alpha and 4 beta. And you punya product is alpha darab 4 alpha. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok soalan nak apa? Dia kata cari punca-punca persamaan. Okay, jadi kita selesaikan. You punya sum of root, okay, 4 alpha tambah alpha adalah 5 alpha sama dengan 5/2. Okay, so alpha kita adalah 1/2. Okay, bermakna dia tanya apakah punca-punca kita? Punca kita ialah alpha dengan 4 alpha. Bermakna punca-punca kita adalah 1/2 dan 4/2 ataupun 2. Okay, sebab soalan tanya dekat sini, apakah punca-punca persamaan? Dia tanya nilai B. B tu duduknya di mana? B kamu yang ini. B kamu pasal produk. So, kita ambil B kita iaitu -6 tambah B/2. Alpha kita dah tahu. Kat sini alpha darab 4 alpha adalah 4 alpha kuasa 2. So kat sini saya nak mudah, saya samakan bawah balik jadi dapat nombor yang sama tadi. So saya dapat -12 tambah B/2 sama dengan, okay. Sekarang kita tengok, dia dapat 4 alpha kuasa 2. Jadi kamu tengok dekat sini, soalan ada bagi syarat tak? Nilai alpha, mana dia soalannya? Oh okay, dia nak nilai B. So kita akan gunakan sebab you akan ambil 4 alpha dengan alpha. So kita ambil nilai dia. You dapat nilai, dia ada 2 nilai lah. Mula-mula kita ambil alpha. Bila alpha dia 1/2. Bermakna sini akan 4. Alpha kita 1/2 kuasa 2. So 1/2 kuasa 2 ialah 1/4. So sini habis. Tinggal 1. So kita dapat -12 tambah B/2 sama dengan 1. B sama dengan 14. 2 darab 1, 2. Ini bawa sana. So dapat 14. Satu lagi kita akan buat -6 tambah, sorry. Okay. Satu lagi kita ambil -12 tambah B/2 sama dengan 4. Apa alpha kita? Alpha kita 2. 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 apa? 2 kuasa 2, 4. 4 darab 4, 16. -12 tambah B/2 sama dengan 16. B sama dengan 16 darab 2, 32 tambah 12. Berapa? 3 12, 44. Dapatlah 2 jawapan. Nampak? Nampak bentuk-bentuk soalan dia? Ini untuk sum of root and product of root. Boleh? Boleh. Okay, itu kalau form 5 senior, ini adalah 2 topik yang berbeza. Kalau junior, ini adalah 2 topik yang, dia adalah 1 topik je. Dia dirangkumkan kepada 1 topik. Okay? Then saya cuma nak ingatkan untuk function lah. Sikit function. So function dia ada inverse. Okay, ingat inverse of f is f power of -1. Kamu akan jumpa, okay, form 5 dah jumpa dah. Yang form 5 junior akan jumpa, you akan jumpa f prime. Apa dia f prime? This one is your dy dx, iaitu differentiate. You akan bezakan. So ini tidak sama. Ini tidak sama. Jadi kalau cikgu buat macam ni nanti kau jangan kata, oh cikgu typing error ni, kau pergi letak negatif. Dia f kuasa -1, ini f prime. You akan belajar sampai f double prime. Okay. Dia ada koma ke atas sengit macam tu. Okay, so ingatlah saya ada menggunakan kaedah yang mudah. Okay, apabila dibagi f, ingat lagi tak yang tu? Contoh dia bagi kamu f, x sama dengan 3x tolak 7 per 6 tolak 8x. Soalan nak inverse of f. Inverse of f.
Kalau dia bagi dalam bentuk macam ni, kan ni saya kata dia bentuk segi empat ni ada A, B, C, D. You dah belajar matrices form 5, form 4 belum belajar. So, apa yang perlu buat, you akan buat like Y. Like Y equals to bila inverse. So, menggunakan kaedah cepat, saya berkongsi ya. Tapi kalau yang kamu guna yang kaedah kat sekolah biasa, teruskan. So, kat sini saya kongsikan, bila di inverse, you akan dapat 3x tolak 7, susun dulu. Yang x bawahnya pun x, tambah 6. Okey, kalau kamu guna kaedah biasa panjang so terus dapat jawapan. Inverse of fx equals to 6x per 3 tambah 7, 8x. Ini jawapan kamu. Okey, kalau tak kamu tengok yang biasa kamu akan buat y. Okey, darat silang, negatif 8x tambah 6 sama dengan 3x tolak 7. Negatif 8xy tambah 6y sama dengan 3x tolak 7. Yang ada x kamu akan himpunkan pada satu tempat. Ni tolak 3x sama dengan negatif 7 tolak 6y. Tadi y in term of x, sekarang ubah x. So sini negatif 8y tolak 3 sama dengan negatif 7 tolak 6y. So your x equals to negatif 7 tolak 6y per negatif 8y tolak 3. So barulah inverse of fx kamu ialah semua negatif, jadi kita ubah 7 tambah tukar pada x 6x per 8x tambah 3. Tapi guna kaedah yang cepat, satu step saja dah dapat jawapan. Jadi siapa yang saya dah ajar tak ada masalah. Yang tak, awak tengok cara dia macam mana. fx kita akan anggap dia this one A, x. This one is your B. Then ni C, x. X maksudnya kena ada huruf x. And this one is your D. Inverse of f, x. You akan tukar tempat. A dengan D akan tukar tempat. So dia akan jadi dx. Sini akan jadi A. B dengan C akan tukar tanda. That's all. Okay. So ini kita gunakan matrix, inverse matrix Tapi inverse matrix dia ada sedikit formula di luarnya. So kita ambil yang dalam dia je. So you boleh applykan formula ini untuk inverse. Okay, tak ada masalah. Tapi wajib tunjukkan yang ini. Yang ini tunjukkan di mana maksudnya dekat sini kamu kena susun x dengan x tu pada kolom yang sama. Pada kolom yang sama. Okay, boleh? Okay. Kemudian saya nak ingatkan yang bila dibagi f. Okey, tengok saya bagi satu contoh soalan. Fx equals to 6x tambah 3. Your gx equals to berapa? 4x tolak 5 per 3 contoh kan. Kalau saya nak fg, saya nak fgx. So apakah fgx saya? You masukkan F, you punya G adalah 4x tolak 5 per 3. Okey, jadi 6x. Apa x kita? 4x tolak 5 per 3 tambah 3. Tap, sini 2. So, you dapat 2 kali 4, 8x tolak 10 tambah 3. You dapat 8x tolak 7. This one is your FGX. Okey, saya ubah soalan. Saya bagi kamu FGX equals to 8x tolak 7. Saya laju sebab ini untuk ingatkan balik je. Okay. Then saya bagi fx. Sama dengan 6x tambah 3. Okay. Satu lagi soalan. Saya bagi yang sama. FGX sama dengan 8x tolak 7. Saya bagi GX. Sama dengan 4x tolak 5 per 3. Dua soalan berbeza. Soalan yang pertama, soalan yang kedua. Yang pertama dia suruh cari apa? Dia suruh cari, ingat habis. Okay, soalan yang pertama dia suruh cari, habis pula ingat habis ke? Alamak. Sekejap ya. Alamak. Okay, yang pertama dia suruh kamu cari okay. Yang pertama dia suruh cari GX.
Yang kedua dia suruh cari fx. Dalam buku teks dia menggunakan dua kaedah yang berbeza. Tapi di sini saya menggunakan kaedah yang sama. Saya menggunakan kaedah yang sama. Kamu tengok saya akan guna warna hijau yang satu bahagian. Hai. Asal pen saya ni. Oi, ada orang lagi tak ni? Hello. Ada cikgu. Ada. So, caranya apa? Caranya Okey. Caranya apa? Okey, sebab senyap sangat kan saya takut tu. Okey, caranya awak tengok Saya akan ambil, you tengok F, G, ini F. Ini bermaksud F, G, F dekat bawah dia bermaksud inverse of F. Okey, dia macam ni. Kalau 1 per F, F kat bawah ni kan 1 per F. Dia sama juga dengan F kuasa negatif 1. Macam tu. So bila F kat bawah, dia adalah F kuasa negatif 1. Sebab dia huruf F, so saya naikkan kat sebelah sini. So dia macam tu. Yang sebelah ni, dia bagi F, G dan G. So G ni saya naik kat sebelah sini. So dia jadi F, G dengan inverse G. Step ni sama je. Okay. So apa yang perlu kamu buat dekat sini, kamu inverse. Inversekan apa? Yang pertama saya inverse F. Sebab sini inverse F. Kan yang pertama ni inversekan F. So soalan F kita let Y. Okay, let Y equals to 6x tambah 3. Y tolak 3 per 6 you punya X. So your inverse of F, X equals to X tolak 3 per 6. Okay, yang ini pun sama. Apa tugas awak? Inversekan G. Apa G awak? Let Y. Alamak. Okay, G awak let Y. You punya G. Saya dah kata tadi, masa let Y mesti susun. Sebab dia pecahan Fx, 4x tolak 5 per sini 3. Sebab dia tak ada huruf X. So you punya inverse of G terus dapat. Tukar tempat 4x. Oh sorry. 4 lah pula. Mana tukarnya? Okay. Tukar tempat, so 3x. Per 4 duduk bawah. Tadi saya dah kata B dengan C tukar tanda. Bermakna negatif 5 akan jadi tambah 5. So dapat dah. Itu awak punya inverse. Okay. Kita menggunakan konsep yang tadi. A, ini awak punya A, ini awak punya A, ini awak punya B, ini awak punya C tak ada, ini awak punya D. A dengan D tukar tempat. So 3 pergi sini, 4 pergi bawah. B dengan C tukar tanda, negatif 5 akan jadi positif, bawah tak ada apa-apa, so kita biarkan saja. Okay, step masih sama. Step ini memang agak panjang, tetapi kenapa saya suka gunakan ini? Sebab tak kisah nak cari fungsi pertama ke, nak cari fungsi yang kedua ke, guna kaedah yang sama. Okay, kita dah dapat inverse. Kita tengok susunan kita inverse F dengan FG. Susunan kita ialah inverse F dengan FG. Okay, inverse F dengan FG. Inverse F dengan FG. Okay, dengan FG. Jadi, mana fungsi pertama kita? You ingat, fungsi pertama yang berada di kanan. Your first function is, you punya right hand side. Sebelah kanan. Mana kanan? Yang inilah. So, inverse F, you substitute your FG. Apa FG kita? FG kita adalah 8x tolak 7. Inverse of Fx adalah x tolak 3. So sini x, apa x kita? 8x tolak 7 tolak 3 per 6. So kita dapat 8x tolak 10 per 6. So you boleh simplify bahagi 2. So sini 4x tolak 5 per 3. This one is your Gx. Okay, nampak? Sama tak Gx awak dengan soalan tu? Nampak? Sama kan? Ni Gx awak. Dan yang satu lagi, saya nak cari F. Guna yang sama. Dia FG. FG inverse G. Apa inverse G? Masukkan 3x tambah 5 per 4.
Apa FG? Apa FG? FG kamu adalah 8. Ni FG kamu dekat atas ni. 8x. Apa x kamu? 3x tambah 5 per 4 tolak 7. Pap, pap, pap. 2. 2 darab 3, 6x. 2 darab 5, 10 tolak 7. Dapatlah 6x tambah 3. This one is your fx. Ini awak punya fx. Jadi kamu tengok kita dapat benda yang sama balik. Jadi kalau kamu tengok dua cara ini, mencari benda yang berbeza, okey, dia bagi composite diberi, okey. Okey, yang ini dia bagi composite, ini pun dia bagi composite. Yang ini dia bagi F, yang ini dia bagi G. Yang ini dia tanya G, yang ini dia tanya F. Tapi kita menggunakan metod yang sama. Okey. Kalau yang masih tak berapa okey, you tengoklah nanti apa yang saya akan share kat korang. Okey, jadi saya harap kamu dapat ingat balik semua. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 hari ni yang saya cover. Untuk form 4 nanti saya akan masuk satu kelas tu, masa tu kita tak akan combine dengan form 5 sebab saya akan ajar kamu yang untuk apa tu sistem yang equation punya tu. Bab 3 ke bab 4 saya lupa. Yang dia ada 3 persamaan. Pelajar SPM senior dia cuma belajar untuk 2 persamaan saja. Kamu belajar sampai 3 pun boleh ubah. Tu nanti saya ajar untuk next class untuk budak Form 5 Junior. Okay? Boleh? Okay, saya ya, alhamdulillah always. Dia lupa nanti dia bagi tahu saya balik. Okay, alhamdulillah Tania. Okay, terima kasih. Okay, Form 5 Senior yang pelajar asrama. Okay, selamat kembali ke sekolah. Okay, saya doakan yang terbaik, Allah bagi yang terbaik. Sebab saya yakin selagi kamu berusaha, Allah akan bagi. Selagi berusaha. Jadi kamu jangan give up. Oh cikgu, saya rasa dah macam tak boleh. Selagi kamu usaha, ada masa lagi sebab SPM tu pada 22 hari bulan. Jadi selagi ada masa, teruskan usaha kamu. InsyaAllah akan ada kemanisannya nanti. Dan tapi awak ingat kadang-kadang awak dah usaha-usaha mungkin Allah tak bagi awak apa yang awak nak untuk SPM. Tapi sebenarnya SPM ini memang pengukur sebab dia step untuk kamu teruskan perjalanan kamu. Tapi sebenarnya SPM bukan penentu segala-galanya. Walaupun nak masuk ke mana-mana tu perlu SPM lah. Tapi maksudnya awak kena buat lah betul-betul. Boleh? So saya doakan yang terbaik untuk yang pelajar yang nak balik asrama. Okay, selamat pulang ke asrama. So duduklah dekat asrama tu sampai bulan 3 baru balik. Okay, so jumpa lagi untuk next class. Kita ada lagi satu kelas insyaAllah. Untuk cuma yang pelajar sebab SBPR Rawang balik esok. Kan? Oi, korang melepak kat mana tu? Buat ke melepak? Oh, nampak insaf sungguh dapat apa trial. Oh ya, alhamdulillah. Oh alamak, itulah.